Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and also very good morning to all of you. Now we are going to learn on the topic of interface. Sebelum yang kita belajar sebelum ini, kita dah faham bahawa cell cycle mempunyai dua fasa utama. Yang pertama adalah preparation phase, iaitu kita panggil interface. Dan yang kedua adalah division phase yang kita panggil sebagai mitotic phase. Untuk pelajaran kita sekarang, kita fokus dengan detail tentang interface. Interface account hampir sebanyak 90% daripada cell cycle, iaitu satu fasa yang sangat panjang pada kiraannya ya. Pada fasa interface ini, dia adalah satu preparation stage yang diperlukan untuk sel, bagaimana untuk sel itu mula membahagi. Dengan preparation phase ini, maka sel akan bersedia untuk membahagi dengan lengkapnya. Fasa interface ini dibahagikan kepada 3 peringkat. Yang pertama kita panggil dia sebagai gap phase 1. Kita letak sebagai G1 ya, capital G dengan 1 dalam bentuk yang subscribe form. Yang kedua, fasa yang kedua adalah S phase ataupun kita sebut sebagai synthesis phase, capital S ya. Yang ketiga adalah gap phase 2. Satu lagi gap phase yang wujud antara synthesis phase dan juga mitotic phase. Pada peringkat awal, sel akan melaksanakan gap phase 1. Pada waktu gap phase 1 ini, apa yang berlaku kepada sel? Sel is begin to grow. Sel mula membesar. Pada waktu ini, volume of cytoplasm akan increase. Semasa gap phase 1, berlaku replication of organelle. Saya ulang ya, replication of organelle. Kita akan jumpa perkataan replication banyak kali nanti ya. So pada gap phase 1 ini, organelle yang replicate. Daripada 1 mitokondria menjadi 2, daripada 2 mitokondria menjadi 4. So sel akan membanyakkan bilangan organelnya. Kemudian saya gemar untuk kamu perhatikan satu struktur yang ada dalam nukleus. Struktur yang ada dalam nukleus kita namakan dia sebagai kromosom. Kromosom ini adalah satu struktur yang mana store our heredity material. Pada waktu itu kromosom ini dinamakan sebagai kromatin, seolah-olah kita membincangkan tentang DNA yang associate dengan histone protein. So daripada gambar yang diberi pada kamu ni, saya tunjukkan kamu kehadiran 4 kromosom dalam sekadaan kromatin. Pada waktu gap phase 1, kromosom ini berada dalam keadaan unreplicated. Nanti kita bincangkan lebih detail. Kenapa saya katakan dia sebagai unreplicated? Kemudian selepas fasa gap phase 1, cell cycle beralih kepada S phase. S phase ni merujuk kepada synthesis of DNA. Apa yang berlaku kepada DNA? DNA now replicate. Kalau tadi kita bincangkan organelle replicate, sekarang DNA is replicate. Bagaimana keadaan kromosom pada waktu S phase? Semasa kita bincangkan keadaan kromosom semasa gap phase 1, kita dapati keadaan kromatin pada waktu itu unreplicated. Namun apabila berlakunya S phase, DNA is start to replicate. Daripada satu strand, now they are replicate to form 2 strand of DNA. Dan 2 strand of DNA is connected at the centromere. Bahagian tengah ni adalah centromere. Daripada 1 kamu nampak jadi 2. Jadi kita mula melabel kromosom pada waktu ini dengan keadaan 2 sister chromatid. Berbanding kita bercakap tentang kromatin, sekarang kita label dia sebagai 2 sister chromatids. Namun begitu bilangan kromosom tidak berubah. Bilangan kromosom kekal kepada 4 replicated kromosom. Tadi ada 4 kromosom. Sekarang 4 replicated kromosom. 1 replicated kromosom, 2 replicated kromosom, 3 replicated kromosom, 4 replicated kromosom. Each replicated kromosom ada 2 sister chromatids. Korang dengar elok-elok terminologi yang saya gunakan ya, satu persatu. Baik. Kemudian sekitaran sel cycle undergo transition from the S phase kepada gap phase 2. G2. Pada G2, the cell now continue to grow. Volume of cytoplasm still increase. What happened to the organelle? Organelle also continue to replicate, especially dengan replication of the
macrotubule. So synthesis of macrotubule berlaku dengan rancaknya pada gap phase 2. Energy storage in the cell also increase. This one is very important, preparing the cell for the mitotic phase. Prepare for the mitotic phase. Kembali kepada keadaan kromosom. Tadi kita nampak bahawa 4 replicated chromosome is formed. Each replicated chromosome consists of 2 sister chromatid. Daripada keadaan kromosom tadi itu, kita akan dapati bahawa sister chromatid sekarang lebih tebal. Kita gunakan istilahnya condensed. The chromosome is condensed. So apabila chromosome is condensed itu, kita akan nampak dia keadaan kromosom itu kelihatan lebih tebal dan masih kekal dengan 4 replicated chromosome. So nampak ya, bilangan kromosom tak berubah. 1 chromosome, ada 4 chromosome. And during S phase also 4 chromosome. During G2 also 4 chromosome. Namun apa yang berubah daripada unreplicated menjadi replicated. Daripada kita guna perkataan chromatin iaitu DNA with a histone protein. Now kita bincangkan the existence of 2 sister chromatids. So the chromatids there is being held together by the centromere. So this is our lesson about the interphase. We are continue our lesson on the topic of mitotic phase pada masa akan datang. Okay, see you.